أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Ambidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Tuan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang ke-51, yaitu kalam hikmat yang berkait dengan selok-belok perjalanan rohani menuju kepada Allah, yang sepatutnya dan yang dikehendaki dalam perjalanan kerohanian itu ialah meningkatnya dan berpindahnya hati manusia ini daripada keadaan-keadaan yang buruk kepada keadaan-keadaan yang lebih baik, bertukar daripada sifat mazmunah kepada sifat yang mahmudah, bertukar daripada riya kepada ikhlas, bertukar daripada takabur kesombongan kepada tawadhu, berpindah daripada berharap dan bergantung kepada makhluk kepada berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, berpindah daripada menilik kepada makhluk kepada menilik dan memandang kepada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenarnya perjalanan rohani manusia, perjalanan jiwa manusia. Tapi dalam menempuh perjalanan ini kadang-kadang berlaku perjalanan yang sifatnya mengelilingi bulatan, bermula dan menuju ke suatu tempat yang sebenarnya itu juga tempat bermulanya. Maka pada kalam hikmat Syekh yang ke-51 inilah yang ingin Syekh sedarkan kita tentang hakikat ini, supaya jangan sampai perjalanan kita seperti itu, dalam keadaan kita merasakan kita menempuh perjalanan yang jauh dan laju perjalanannya, namun hakikatnya jarak yang ditempuh itu sebenarnya tidak seberapa, hanya perjalanan yang sifatnya semacam pusing roundabout saja. Kenapa perjalanan boleh berlaku seperti ini? Jadi antara sebabnya kerana kejahilan, tidak mengetahui selok-belok perjalanan kerohanian ini. Yang ini disebabkan kerana kejahilan, dan lebih-lebih lagi tidak dipandu dan diasuh oleh orang-orang yang sudah menempuh perjalanan itu. Tidak diasuh. Dan juga disebabkan kerana adanya kemahuan dan dorongan hawa nafsu yang terselinap di dalam kemahuan dirinya. Inilah antara sebab-sebab kenapa perjalanan seperti ini berlaku, yaitu perjalanan daripada makhluk kepada makhluk juga, daripada dunia kepada dunia juga.
Maka itulah intibati daripada kalam hikmat yang ingin disampaikan oleh Syekh pada kalam hikmat yang ke-51 ini. Kalau syarih, kata orang yang mensyarahkan kalam hikmat ini, dan apabila telah bersih dari semua itu, kemudian beramal terdorong oleh kerana menginginkan kedudukan atau kekayaan, kita selalunya dimulai dengan amalan yang tujuannya bermacam-macam, apa yang dinamakan sebagai riya atau tidak adanya keikhlasan. Apabila hal ini sudah dapat diperbaiki, orang akan meningkat kepada amalan yang sudah kerana Allah, tapi masih ada keinginan-keinginan lain yang lebih halus daripada riya, yaitu menginginkan kedudukan dan kekayaan. Dengan amalan itu dia mengharapkan ada sesuatu kebaikan yang diperoleh, yakni suatu kedudukan yang akan diperoleh. Perkara ini tidaklah menjadi suatu kesalahan dari segi syaraknya, tidaklah salah, tapi dari segi perjalanan rohaninya dia dianggap tidak benar-benar lurus. Jangan tersalah. Mana-mana yang amalannya bukan kerana yang lain dari Allah, yang bukan kerana tujuan dia, sudah dikira ikhlas. Tapi bila ada kemahuan-kemahuan untuk mendapatkan kedudukan, sama ada kedudukan duniawi ataupun ukhrawi, mendapat kedudukan darjat di akhirat, tidak salah semua ini. Jangan disangkakan satu kesalahan, tidak. Tapi nisbah kepada kelurusan perjalanan jiwa untuk mendekati Allah dianggap macam terbabah sikit. Macam orang yang nak masuk istana, masuk dah itu bagus, tapi tak boleh ngadak molek lagi, duk main dalam kebun. Duk main dalam kebun. Tengok comel tempat tu, tak ada masalah. Dalam istana dah, tapi dalam kebun. Tak masuk istana tu lagi, apatah lagi nak beradab dengan sultan. Begitulah bandingannya. Jadi segala amalan-amalan yang dibuat, asalkan tidak kerana yang lain dari Allah, tidak kerana riya, dikira ikhlaslah. Cuma tinggal lagi martabat keikhlasan itu. Persoalan sekarang martabat keikhlasan. Jadi bila manusia berjaya melepasi yang selalunya dihadapi oleh kebanyakan orang, yakni tujuan-tujuan yang lain kerana Allah tadi, yang dinamakan riya, dia akan menempuh yang kedua ini, yakni adanya kemahuan-kemahuan untuk mendapat kedudukan, mendapat kemuliaan di akhirat, dapat kedudukan itu, kedudukan ini. Nah, itu tidak kesalahan, bukan kesalahan. Atau kekelamatan dunia atau akhirat, demikian juga kadang-kadang terselinap di dalam kemahuan untuk terjadi padanya perkara-perkara luar biasa, apa yang kita namakan sebagai kekeramatan, karamah. Diamal tidak kerana riya, sudah kerana Allah. Tapi ada terselinap dengan harapan ini, dengan mudah-mudahan dengan amalan ini suatu hari dia dimuliakan Allah dan diberikan kekeramatan, perkara-perkara yang luar biasa. Sekiranya sekadar itu tidak menjadi masalah, cuma dianggap tidak lurus perjalanannya. Tapi sekiranya awal-awal lagi tujuannya itu adalah untuk kekeramatan, ini memang jatuh gaung. Awal-awal lagi, yang tadi tidak, jadi amal kerana Allah ikhlas, tapi mengharapkan diberi kemuliaan oleh Allah. Itu hanya sampingan sajalah. Jadi yang itu dianggap sebagai macam belicin sikit. Tapi sekiranya itu tujuan utamanya, amalannya itu semata-mata untuk kekelamatan, supaya terjadi pada dirinya itu perkara-perkara pelik luar biasa, lalu dia mendapat sanjungan kerananya, yang ini memang awal lah, dia jatuh gaul perjalanan seperti ini. Dan banyak perkara-perkara seperti ini yang
menghalangi perjalanan orang-orang yang menempuh perjalanan sufi ini. Bahkan kata ulama tasawuf, antara tempat yang kebanyakan orang terhenti dan tergelincir di sinilah. Pada waktu dia dizahirkan Allah perkara-perkara pelik dan luar biasa, ramai orang sakok sini, ramai orang sakok. Nah, dia asyik dengan kepelikan itu. Bukan sekadar asyik, bahkan dia memalingkan kiblat hatinya ke arah itu. Dia sudah menyimpang perjalanan rohaninya. Lebih-lebih lagi, selalunya terjadi kepada orang yang tidak dibimbing perjalanan rohaninya. Selalunya di sini tempat dia tergelincir, lalu menginginkan kehebatan, keluar biasaan. Kadang-kadang terjadi berlaku kehebatan itu, berlaku kepelikan ini, dizahirkan Allah, tapi bukan lagi bernama karamah, bukan lagi bernama kekeramatan. Dia sudah bertukar menjadi istidraj, tipu daya, menjadi tipu daya untuk dirinya. Bagaimana kita nak tahu itu satu tipu daya? Ini adalah perkara-perkara yang agak halus, yang sukar untuk dikesan. Kalau kita nak bezakan perkara-perkara yang lain dari itu agak mudah. Sekiranya perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang melanggar dengan syarak, itikad yang dipegang itu itikad yang menyanggahi itikad yang sepatutnya, terjadi perkara pelik pada orang ini sedangkan dia berlarutan melakukan kejahatan, keburukan, itu jelas itu adalah sihir dan seumpamanya. Tapi bagaimana kalau hal ini terjadi kepada orang yang banyak ibadahnya, tekun ibadahnya, tak nampak dia, tak banyak dia melakukan keburukan-keburukan secara zahirnya? Apakah semua ini, apakah kalau terjadi perkara ini pada orang seperti ini semestinya kekeramatan? Belum tentu, belum tentu lagi. Ada kemungkinan hal ini menjadi istidraj. Lalu bagaimana nak dikenali? Dia ada beberapa tanda. Pertama sekali antara tandanya adalah dia memiliki beberapa kriteria ini. Sekiranya kriteria ini ada padanya, pada sesiapa saja, maka itu adalah alamat jelas tipu daya. Apa tandanya? Pertama sekali al-istinas. Dia rasa mesra, sedap, cenderung hati. Sedangkan dia orang soleh dari segi ibadahnya, dia tidak banyak melakukan keburukan. Bukan nak kata tak ada salah, manusia ni selain Nabi dan Rasul mesti ada salah. Cuma kesalahannya mungkin tidak nyata seperti orang ramai lah. Pada dasarnya boleh dikelaskan sebagai orang yang baik, melakukan ketaatan dan kebaikan. Tapi sekiranya ada tanda istiqnas ini, dia rasa mesra terhadap pembuat pelik itu, dan dia minat situ, cenderung situ, rasa suka kalau berlaku, dan rasa sedih kalau tak berlaku benda ni, tanda itu adalah tipu daya. Yang kedua, tandanya adalah istihqaq, iaitu dia merasa dia berhak mendapat perkara itu kerana amalannya, kerana kedudukannya, dia berhak mendapat perkara-perkara pelik itu. Patut pun dia dapat. Ni baru baca 2-3 ayat ni, baca 5 ayat berat lagi. Ni baru kalau sebulan ni, kena 2-3 bulan berat lagi. Dia rasa mendak pelik ini kait dengan amalan dia. Sekiranya hal ini menguasai dirinya dan nampak nyata bahawa dia terkait, bahawa kekeramatan itu banyak dikaitkan, dia sendiri banyak mengaitkan dengan amalannya, tanda ini tipu daya. Na'udzubillah min zalik. Dan antara tandanya juga adalah ihtikar al-ghair. Al-ihtikar al-ghair, ihtikar al-ghair ini dengan arti dia meremeh-remehkan yang lain, merendah-rendahkan yang lain, yang merasakan dirinya yang terbaik, dirinya yang paling utama, yang tidak ada tandingannya. Lalu dia rendah-rendahkan yang lain, dia remeh-remehkan yang lain. Sekiranya nampak alamat-alamat ini, tanda itu tipu daya yang nyata, tipu daya. Jadi itulah antara beberapa alamat
yang dinyatakan oleh para ulama bagi mengenal tanda-tanda istidraj ini. Sebab perkaranya agak susah kita nak jelaskan sesuatu yang sifatnya istidraj ini. Kalau hak tadi itu bagi orang yang perkara pelik berlaku pada dia main tak sembahyang baru, ataupun dia pegang pelik etikot-etikot yang menyanggahi etikot Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun akhlaknya akhlak yang bercanggah dengan akhlak Islamiah, adab-adabnya adab yang bercanggah dengan adab Islamiah, ni jelas lah, ni memang satu benda yang karut lah. Memang sama ada satu bentuk sihir ke atau semacamnya. Tapi yang keliru sikit tadi, memperlihatkan watak kesalihan, tapi tak sedar ada alamat-alamat ni. Itu adalah alamat tanda istidraj, tipu daya. Sebab itu masih termasuk alam hawa nafsu. Perkara-perkara itu tadi itu dikira masih termasuk dalam kemahuan-kemahuan hawa nafsunya. Ada dorongan-dorongan yang lain daripada lillahi, kerana Allah yang tulen, semata-mata kerana Allah. Tetapi belum mencapai tujuan ikhlas yang berarti bersih dari segala tujuan selain melulu kepada Allah, yakni semata-mata hanyalah mencari redha Allah. Maka demikianlah, sekiranya perjalanan kita dihalirkan ke hala-hala ke arah yang lain tadi itu, maka perjalanan kita adalah apa yang disebut oleh Syekh ini, iaitu kita bermula dari satu destinasi dan tempat kembalinya ke tempat yang serupa. Kalau perjalanan kereta sepertilah orang yang pusing roundabout saja, pusing. Mungkin dia speed laju, mungkin lama masa perjalanannya itu, tapi sudah situ dia balik. Situlah saja. Maka sebab itu perlu memahami perkara ini, perlu memahami. Pernah terjadi pada murid Al-Junaid radhiyallahu anhu, ada salah seorang muridnya itu merasa cukup dengan kemahiran sendiri, lalu merasa tidak perlu lagi kepada bimbingan tuan gurunya yang masih ada, lalu membuat tafsiran-tafsiran sendiri. Pada waktu dia beramal ibadah, berzikrullah dan sebagainya, dia merasa mengalami suatu keadaan yang luar biasa. Dia merasa diangkat ke tempat yang tinggi yang penuh dengan cahaya yang gilang gemilang, yang disangkakannya sebagai sudah diberikan kemuliaan. Setiap kali dia beramal ibadah, dia mengalami, hampir-hampir setiap kali dia mengalami pengalaman ini. Tapi ternyata pengalaman yang berlaku pada si murid ini dengan izin Allah, dengan kurnia Allah, dapat dikesan oleh tuan gurunya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, dapat kesan. Lalu Junaid segera ke rumahnya, dan bila sampai dia pergi, dia menyampaikan pesan, sekiranya anda mengalami lagi pengalaman yang anda lalui itu, maka ucaplah la haula wala quwwata illa billah. Lalu si murid ini seperti biasa meneruskan amalannya, dan ternyata masih berlaku. Cuma dia merasakan bahawa apa yang dialami itu benar, apa yang dialami itu adalah perkara yang baik. Hampir-hampir saja dia nak menolak nasihat gurunya, hampir-hampir nak ditolaknya. Tapi terlintas, barangkali dia termasuk orang-orang yang diberi perlindungan, tergerak di hatinya, alangkah baik juga kalau aku melaksanakan apa yang dinasihatkan. Lalu dia menyebut la haula wala quwwata illa billah. Seketika pengalaman itu hilang pengalaman itu. Lalu di mana dia mendapat dirinya? Dalam jambang. Dia terhumbang ke dalam tandas. Lalu yakinilah dia bahawa itu satu tipu daya. Jadi hal seperti inilah, sebab itulah dalam kaedah ahli tasawuf,
Kaedah ahli tarekat, saya nyatakan ini berasaskan keilmuan, berasaskan kepada analisa terhadap pendapat para ulama, terutamanya ahli tasawuf. Sekalipun ada orang kurang suka sikit bila saya sebut fakta ini, fakta bahawa orang yang berhasrat untuk menempuh perjalanan rohani yang khusus, bukan yang umum, yang khusus, adalah menjadi kewajipan dia mendapat bimbingan daripada mursyid. Kewajipan. Kata At-Tayyibi, ini sudah diijma'kan oleh ulama ahli tasawuf, sudah diijma'kan. Sekalipun ada orang tak berapa suka lah kalau saya sebut gini, kata tak payah guru ni, tak apa, kita dengan Tuhan ni direct je, terus je. Saya nak buat bandingan gini je. Kalaulah tempat-tempat khusus itu tidak ada jaga, tak ada orang jaga, tak ada pengawal, seperti nak masuk istana lah, tak ada pagar, tak ada jaga, tempat yang kita anggap sebagai tempat yang ada nilai lah. Kalau masuk kapung tu tak payah pagar lah memang kapung tu, tu tak kisah. Nak pergi kapung masuk kandang kambing, kandang lembu tu tak payah jaga pun apa tu. Tapi kalau tempat-tempat yang khusus, secara logiknya, ni pandangan logiknya lah, perlu ada pengawal, penjaganya, sebab dia khusus dan bukan semua orang. Jadi kalau nak masuk tu tak mudah lah, kena tunjuk kad dulu, siapa dia kena kenal dulu, kena tahu orang tunjuk, baru masuk. Kalau tak ada pagar, kalau tak ada jaga, nanti kambing masuk, lembu masuk belaka lagi. Lalu masing-masing akan mendakwa, aku ni ingin masuk istana, padahal kambing. Sebab apa? Tak ada tapisan, tak ada tapisan. Semua orang boleh mendakwa, semua orang boleh mengaku. Masalah dakwah ni betul ada orang benarkah atau tidak, di situ persoalannya. Di mana tapisannya? Macam kita nak masuk juga lah ni, masuk mesti. Kalau main masuk gitu boleh bebas masuk, semua masuk belaka. Orang kapur tak tahu kali mengaji dok orang masuk semua universiti belaka. Tak ada dugaan, tak ada ujian, masuk berharambang. Itu sistem hidup dunia sekarang. Perlunya tapisan-tapisan ini. Kalau dalam dunia tasawuf, itulah perguruannya, itulah mursyidnya. Bandingan yang mudah. Bukan apa, ini bandingan saya sajalah. Tak apalah, tapi saya nak khabar bahawa saya menjadi kewajipan untuk menyatakan ini, bahawa disiplin ilmu tasawuf menetapkan seperti ini. Orang nak terima, orang tak mau terima punya masalah, tapi disiplin ilmu ini menetapkan seperti itu, bahawa ingin menempuh perjalanan khusus dan tasawuf, orang perlu wajib dipandu dan ada mursyidnya. Adapun tasawuf dengan arti nak memperbanyakkan ibadah, nak baiki akhlak panggil ni tak perlu. Kalau dia alim sikit, dia mengaji, dia boleh buat gitu je. Sekalipun ulama tasawuf menyatakan baik kalau ada guru lah, kerana ada berkat kata orang, tapi tidak menjadi kewajipan. Tapi hal-hal yang khususnya yang melibatkan inkishaful hijab, pembukaan hijab-hijab hati manusia sehingga terbuka alam-alam keghaiban dan seumpamanya itu, yang ini kata ulama tasawuf wajib dia ada mursyidnya. Kerana itu, selama berpindah dari alam ke alam, yakni berpindah daripada makhluk ke makhluk juga, tidak kepada Allah, tidak beza dengan keldai, kata Syekh. Syekh buat bandingan dengan keldai yang musim tempat misa tu. Tradisi orang Arab, dia gunakan keldai ini sebagai alat untuk menggerakkan mesin misa. Orang tak kenal pasal ni. Mungkin kalau ahli tasawuf tu orang Malaysia, dia buat bandingan lain pula. Ni orang tasawuf ni, Syekh Nato ni orang Arab, dia buatlah bandingan tempat negara apa yang ada di negara dia. Tempat kita memang tak ada misal pasal gitu. Tapi bandingannya jelas, kiasannya jelas, bahawa dia akan kembali ke tempat dia bermula.
tidak berbeza dengan keldai yang berputar di sekitar penggilingan, yakni daripada dunia kepada dunia juga, daripada makhluk kepada makhluk juga. Sedangkan kehendak yang dikehendaki ialah berpindah daripada makhluk kepada Allah, daripada lupa kepada ingat kepada Allah, daripada keadaan yang menyanggahi kehendak Allah kepada keadaan yang muwafaqah membetuli kehendak Allah. Itu perjalanan yang dikehendaki. Tetapi seharusnya sekali berangkat dari alam langsung menuju pencipta alam. Itulah yang dikehendaki, yang berpindah daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan inilah yang diringkaskan oleh ulama ahli tasawuf dengan istilah mereka itu at-taubatu wal inabatu wal aubah. Ringkasan perjalanan ini dimulai dengan taubah, berpindah daripada mukhalafah, keadaan yang tidak diredai oleh Allah, kepada keadaan yang muafakat dengan kehendak dan keredaan Allah. Pindah pada al-inabah, hati yang merasa dan melihat menilik kepada makhluk sehingga hati mula terasa dipandang ditilik oleh Allah dan bertukar sifat-sifatnya daripada mazmumah kepada mahmudah. Al-inabah mereka namakan. Lalu sehinggalah yang ketiga al-aubah, hati hanya menilik sedalam-dalamnya kepada hadrat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan kerohanian pada dasarnya. Sekalipun bagaimanapun perjalanan ini banyak liku-likunya tu, cuma ringkasannya begitulah. Kerana itu Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada sahabat Hawariyin, sahabat baginda dari kalangan Hawariyin ini tidak lama, boleh bilang dengan jari je. Tempoh yang panjang, tempoh yang agak panjang yang digunakan oleh Nabi Isa untuk menyeru kaumnya. Sahabat rapatnya hanya beberapa orang, boleh bilang dengan jari saja. Maksudnya, kalau kita tidak berjaya menarik ramai orang pun tak apalah. Nabi-Nabi pun berperorak, jangan ikut dia ni. Jangan kisahlah, kita berdakwah semua orang ni, tengok orang ni tu dia je. Jangan kisahlah, betul. Itu tak menjadi perkiraan. Perkiraan sejauh mana akan melaksanakan perintah Allah. Tidak dikira sejauh mana dia berkesan tak berjaya, itu urusan lain. Tapi sejauh mana akan melaksanakan tugas semua itu dilaksanakan sejauh mana, itulah yang menjadi perkiraannya, yang menjadi ukurannya. Nabi yang terdahulu, Nabi Nuh, ratusan tahun, berapa orang dia ikut, nak kekal duduk dengan dia. Ini pelajaran untuk kita, bahawa jangan dipandang kepada ramainya orang, tapi pandang kualitasnya, kualitinya bagaimana. Jadi berkata, Nabi Isa berkata kepada sahabat Hawariyin, semua yang ada padamu dari berbagai nikmat kesenangan itu langsung, yakni terus dari kurnia Allah kepadamu. Manakah kiranya yang lebih besar harganya, yakni nilaiannya? Apakah pemberiannya ataukah yang memberi? Jadi apa yang ingin disampaikan dalam kalam ini, bila Nabi Isa tanya mana yang lebih besar antara pemberian atau si pemberi itu, sebenarnya dua-dua ini kalau kita mendapatnya ada satu kebaikan. Hak dah baiknya, hak dah baiknya, hak guna. Hak ketiga hak dah masuk senaga. Hak guna hak dah masuk senaga. Orang yang mendapat nikmat tapi dia lupa untuk mensyukurinya, hak ni dah masuk senaga. Hak dua ni masuk senaga, cuma hak mana lebih baik saja. Mana yang lebih baik engkau merasa, mana yang engkau merasa lebih bernilai atas pemberian yang diberikan itu ataupun si pemberinya yang memberi. Dua keadaan yang berbeza. Ada orang
merasa gembira dan bernilai atas barang pemberian. Bila besar nilai pemberian tu, suka hatilah dia. Bila kurang sikit, dah orang sikit, kurang sikit, tanda orang ini cenderung kepada menilai pemberian. Tapi oleh kerana dia bersyukur atas kurniaan Allah, dia baik. Cuma tinggal lagi bila banyak boleh, besarlah syukurnya tu. Bila kurang sikit, dah orang sikit syukurnya tu, kurang sikit. Dia sudah termasuk di kalangan orang yang baik, memberi nilai terhadap pemberian. Cuma tadi berubah. Berbanding dengan yang satu lagi ni, orang yang merasa bernilai dengan si pemberi, dia tak kisah besar mana ke, tak kisah. Yang penting kalau dia beri, padahlah biar sepasang itu, tapi bernilai kerana dia memberi. Yang ini namanya, dia tak kisah banyak ke sikit, asal dia beri sudah, ya sepasang itu. Ini lebih mulia, ini lebih bernilai. Tapi hak kita tu, hak dua tu lah, merasa gembira dengan apa yang diberi tu. Bila banyak boleh sedap hati sikit, kurang sikit, dah orang sikit. Tapi tak apalah, yang penting kita menilainya, mensyukurinya. Tapi kalau andai kata kita diangkat ke tingkatan merasa berharga dengan si pemberi, itu yang paling mulia. Sungguhnya kepada Tuhanmu lah, pada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Kemuncak perjalanan rohani seseorang itu adalah manifestasi dari firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhanmu lah kesudahan segala-galanya. Bila hati masa dekat dengannya sehingga terlupa hal lain, masa mesra dengannya sehingga tidak dengan yang lain lagi, sehingga masih hanya berharap ke dia saja, tidak kepada yang lain lagi. Tuan no, mana yang dikenaki, sehingga hati merasakan hanya beribadah kepada dia saja, tidak kepada yang lain lagi dah. Itulah kemuncak perjalanan rohani orang yang menempuh perjalanan ini, iaitu apa yang disebut sebagai muqarrabin, orang yang hatinya didekatkan kepada Allah, sehingga apa juru yang berlaku, Allah yang diutamakan. Keyakinan terhadap ketentuan pembagian Allah lebih diyakini daripada usahanya sendiri, lebih diyakini. Ini yang dikehendaki. Jangan kita menyangka ahli tasawuf ini tidak berusaha. Tidak, mereka berusaha. Beza dengan kita, mereka lebih meyakini qada-qadar Allah berbanding usaha mereka. Itu beza. Kita banyak bawa ke ikhtiar kita tu, yakin kepada qada-qadar, tapi banyak tengok sini ni banyak tengok atas ikhtiar kita ni. Tapi sudah ada keyakinan ni, bukan tidak ada. Tinggal lagi lapu kita tu dah akad tinggi sikit. Nak suruh akad tinggi sikit lagi. Sebab jangan tengok ke ikhtiar kita tu, tengok kepada qada ketentuan Allah. Ikhtiar ni buatlah, ni bahagian syarak suruh, tidak ditinggalkan. Sebab itu orang keliru bila mengaji tasawuf ni. Kalau tidak mengaji molek, tidak mengaji sudut molek, dia akan membuat tuduhan bahawa ahli tasawuf ni bersifat Jabariyah. Jabariyah ni baksuh pada Allah Ta'ala belaka. Kalau mengaji sekerat lah, dah mengaji habis. Kalau mengaji betul-betul, dia berguru yang guru yang betul, berpandukan kitab-kitab yang mutabar, insyaAllah dah jadi gitu. Tapi mengaji cabuk-cabuk, bila dia faham sekerat-sekerat ahli tasawuf, padahal ahli tasawuf menyatakan itu adalah gerak hati sebahagian saja, hak lain, bahagian lain pula mengaji pula. Ahli tasawuf menyatakan faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang menghimpunkan syariat yang zahir, ikhtiar yang zahir ini, dan juga hakikat yang batin, pandangan kepada hakikat yang batin, yakni rahsia Allah, ketentuan Allah ini, gabung dua ni, faqad tahaqqaqa. Inilah sebenarnya orang yang mencapai hakikat. Sebab siapa yang telah mendapatkan Allah
berarti telah mencapai segala sesuatu. Ini rahsia. Sesiapa yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, berarti dia memegang khazanah besar. Ini kaedah ahli sufi. Ni cari gedung kat mana? Kita cari tepi jalan raya ni, bobok tepi jalan. Ni dok cari kunci kat mana? Kunci. Dah pegang kunci tu tak apa. Jadi wa anna ila rabbikal muntaha, seumpama hati cuba untuk mencapai kepada punca segala perkara. Sebab tu ahli tasawuf dalam perjalanan mereka itu, bagi mereka mendapati Allah, mereka masa cukup dengan yang itu, kerana mereka tahu khazanah orang lain duduk dengan dia belaka. Baik pun urusan dunia maupun urusan akhirat, tak kira urusan dunia ke atau urusan akhirat, lebih-lebih lagi semuanya khazanahnya berada dalam khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah rahsia kewalian adalah himmah hatinya. Kewalian itu tidak dilihat pada pakaiannya, bahkan tidak dilihat kepada ibadah-ibadah zahirnya pun tidak dilihat, sekalipun adalah alaman-alamannya, tapi itu bukan ukurannya lagi. Dan tidak juga kepada keilmuannya, tidak dilihat di situ kewaliannya. Tapi rahsia kewalian itu adalah, kalau menurut huraian Al-Ghazali, li sirrin waqara fi sadri, ketika menafsirkan sesuatu yang dengannya Sayyidina Abu Bakar mendapat kelebihan, ada rahsia yang tersemat jauh di dalam lubuk rahsia hatinya itu. Jadi dalam istilah ahli roh ini mereka namakan sebagai al-himmah al-aliyah, himmah yang tinggi, kemahuan yang tinggi. Dah kemahuan gua ni tak tinggi. Tengok kemahuan kita tu, kemahuan ke mana? Tengok apa yang kita himmahkan, hati kita tu peluk mana. Jadi tinggi rendah himmah kita tu, tengok ke mana yang dihimmahkan. Sekiranya yang dihimmahkan kepada makhluk, rendah. Tapi sekiranya himmah itu kepada Allah, tinggi himmahnya. Dan inilah kelebihan para wali, bukan pada aspek-aspek lain, tapi kerana hatinya hak tuluh, jujur. Kadang-kadang Tok Wali ni bukan alim sangat, tapi bukan jahil, tapi nak kata bukan alim sangat. Kadang-kadang mereka ini tidaklah nampak sebagai ahli ibadah yang melulu beribadah siang malam, tapi bukan orang nak buat ibadah, tapi tidak semestinya orang siang malam, tidak semestinya. Kenapa? Kerana aspek kewalian itu adalah aspek tadi itu, adalah himmah hatinya ke mana, tepat dia menghalalkan hatinya. Demikian selesainya kalam hikmat yang ke-51 yang dijelaskan oleh Syekh Nata. Adapun kalam hikmat yang ke-52 adalah rentetan daripada kalam hikmat yang ke-51, ada kaitan. Kata Syekh, wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi fafham qawlahu alaihi salatu wassalam فهجرته إلى ما هاجر إليه وتدبر هذا الأمر إن كنت ذا فهم. Dan perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulullah, yakni kerana menurut perintah Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya akan sampai atau diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan siapa yang hijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapat, atau kerana perempuan yang akan dikahwin,
maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia hijrah kepadanya. Camkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kau mempunyai kecerdasan faham. Jadi dalam menjelaskan lagi kalam hikmah yang ke-51 itu, Syekh Ibn Atta mengaitkannya dengan hadis Nabi. Hadis yang menurut sebagian ulama meletakkan antara hadis-hadis awal di dalam kitab mereka itu, iaitu hadis bicara niat. Jadi kata Syekh, hadis ini menjelaskan kepentingan niat yang sebenarnya menjelaskan juga hal tujuh perjalanan rohani manusia. Dari satu sebut kita selalu menghuraikannya dari segi niat saja. Selalunya hadis ini bila dibicarakan maka isu niat. Jarang sekali yang mengaitkannya isu hal tujuh perjalanan rohani manusia. Sebenarnya dia cabang dia aja. Lalu berdasarkan hadis ini ada peristiwa hijrah, dan di kalangan orang yang berhijrah itu ada orang yang berhijrah ada tujuan-tujuan lain. Secara zahirnya berlaku penghijrahan itu, tetapi secara maknawinya ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Penghijrahan daripada Mekah ke Madinah berlaku secara fiziknya, tubuh badan. Tapi di kalangan orang-orang yang berhijrah itu ada yang tujuannya lain dari itu. Ada yang ingin mendapatkan kekayaan, ada yang ingin berkahwin sebagaimana sebab wurud al-hadis ini. Sebab antara sebab yang dikaitkan dengan hadis ini, ada orang yang berhijrah kerana perempuan yang senang tunggu untuk dikahwininya. Sebenarnya bukan dua sebab ini saja, banyak lagi sebab-sebab lain. Tapi oleh kerana hadis ini adalah sebagai reaksi terhadap sebab-sebab tertentu, maka disebutlah dua sebab ini. Yang sebenarnya apa saja tujuan yang lain daripada Allah termasuklah ke sini. Maka dari segi niatnya begitu, apa saja niat yang lain daripada Allah termasuk sesuatu yang cacat keikhlasannya. Lalu bagaimana? Maka yang cacat keikhlasannya itu dia akan mendapat, tapi mendapat menurut apa yang diniatkan saja. Kadang-kadang itu dia dapat yang itu tu. Kalau nak kerana kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak juga. Kadang-kadang boleh, kadang tak. Kalau boleh itu pegang ke amal lah. Yang boleh itu istidraj, kalau itu menjadi tujuan utamanya. Jadi yang menginginkannya kadang-kadang memperolehnya, tapi hanya sekadar itu, tidak lebih daripada itu. Maka Syekh menjadikan ini sebagai hadis yang sama, dijadikan Syekh sebagai isyarat kepada apa yang dibicarakan tadi mengenai perjalanan hati manusia tadi itu. Sekiranya dihalakan kepada yang lain daripada Allah, maka perjalanannya didapatlah apa yang dihalakannya itu. Tapi tujuan asal untuk mendapat apa yang disebut sebagai dekat hati dengan Allah, sampai kepada marifat radhanya, tidak akan dapat yang ini. Dia hanya mendapat tujuan-tujuan tadi. Pada yang mendapat, bagi yang dapat, dapatlah. Yang tidak pun tidak jugalah. Maka demikianlah. Oleh kerana sudah sampai syarat ini, maka kita berhenti setakat ini dulu, dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.